Bakar, maka Nabi kata kepada Abu Bakar, sebab Abu Bakar tu terlebih dulu di sebuah pangkat, ni sebuah martabat dia daripada sahabat-sahabat yang lain. Kerana Abu Bakar ni pangkat dia paling tinggi, paling lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Apanya bukunya, apanya pucanya, apanya sebab. Kerana Abu Bakar ni Nabi kata, inna min amnin nasi alayya fi suhbatihi aw malihi Abu Bakrin. Nabi kata sesungguh daripada seame-ame, sesantusa ataupun segala seame-ame orang yang boleh aku percaya pada persahabat teh. Mana kata orang aku boleh percaya pada persahabat teh, orang yang aku boleh tahu harapan pada sahabat teh ataupun pada harta, yakni ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tengok tu kelebihan dia tu. Kelebihan bagi Abu Bakar, Nabi kata orang yang paling aku taruh harapan, orang yang paling aku taruh aku percaya pada persahabat teh dan harta ialah Abu Bakar. Lepas tu lagi, kami duduk mari tu di antara Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni ada masalah sikit. Ada tertugah hati sikit lah. Fasallama wa qala ya Rasulullah innahu kana baini wa baina ibni al-Khattab syai'un fa asra'tu, maka aku pun segeralah pada tikatullah, pada tikallah tu selalu fil hal ilaihi, kepadanya, kepada ibnu Khattab. Thumma nadimtu, kemudian aku pun fasa'altuhu, maka aku pun minta akan dia, akan Umar ibn al-Khattab. Aku pergi minta pada Umar. Minta ana ayyawfirali, bahasa mengampung ia Umar, bahasa maaf ia Umar li bagi aku. Abu Bakar pun pergi bertemu dengan Umar, minta ampun dengan Umar, minta maaf dengan Umar. Lepas dah tu fa aba alayya, maka angang ia siapa dia? Ia Umar alayya. Umar tak mau maaf weh. Umar tak mau maaf dah. Fa aqbaltu ilaik, maka aku pun menghadapi ilaika, kepada engkau ya Rasulullah. Lepas daripada Abu Bakar pergi minta dengan Umar, minta maaf pada Umar, Umar tu angin, Umar tu say maaf, maka Abu Bakar pun hadap menuju dengan keadaan kemuliaan kepada Nabi. Faqal, maka sebeda ia Nabi sana, yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin salasan. Nabi pun minta ampun kepada Allah untuk Abu Bakar 3 kali. Tanah yaghfirullahu lak, salah kata yaghfirullahu lak, yaghfirullahu lak, ya Abu Bakrin 3 kali. Thumma inna Umar, selepas daripada Abu Bakar pergi minta ampun dengan Umar, kemudian Umar anggang, Umar tu abai, Umar tu say maaf. Lepas tu Abu Bakar pergi temu dengan Rasulullah. Thumma aibada su'ali Abi Bakrin an yaghfirali fa aba aliyad. Thumma aibada su'ali Abi Bakrin an yaghfiralahu faqulana, bahasa mengampunglah ia Umar bagi dia saat ni. Tu saat situ. Inna Umar, baca Umar, bukan Umarang tak tu. Bukan Umaran, Umar. Ismul lazi la yang sarih. Inna Umar, sesungguh bahawasa Umar adilan. Tengok. Inna Umar, sesungguh Umar ni qadimah, datang ia Umar daripada tempat yang jauh. Kerana dengar cerita dia pergi minta ampun dengan Umar, Abu Bakar pergi minta maaf ke dia. Maka Abu Bakar saat itu minta maaf, Umar tak maaf. Lepas dah tu Abu Bakar pergi jumpa dengan Nabi. Nabi minta ampun dengan Allah Ta'ala 3 kali untuk Abu Bakar. Umar dengar cerita ni, Umar pun datang dah. Fa'ata, maka datang ia Umar, datang manzila Abi Bakrin, akan rumah bagi Abi Bakrin. Lepas daripada Abu Bakar mari bertemu dengan Umar, nak minta ampun daripada silap ataupun kesalahan hak Umar, hak Abu Bakar silap dengan Umar, tapi Umar tak beri ampun ni. Maka Abu Bakar pun pergi berjumpa dengan Nabi. Nabi minta ampun dengan Allah Ta'ala 3 kali tu Abu Bakar. Duk mari, Umar pun mari di rumah Abu Bakar. Wasap silap kau Umar pun. Fa'ata manzila Abi Bakrin, tengok weh.
Fasa'ala, maka menanyolah ia Umar. Mari hapa Abu Bakar apa tu? Umar pun tanya orang-orang tepi Abu Bakar tu daripada para sahabat. Athima Abu Bakrin, telah bersalah dan berdosa oleh Abu Bakar. Abu Bakar salah tak dia buat lagu ni? Sebab orang panggil Abu Bakar dia berasa dah kata dia tu ada bersilat dengan Umar, ada salah dengan Umar. Abu Bakar pun minta ampun dah dengan Umar. Umar tak mengampung. Lepas tu duduk mari Abu Bakar pergi jumpa Nabi. Nabi minta ampun Abu Bakar. Lepas tu Umar apabila dia mari nak sapa ada Abu Bakar, dia tanya orang tepi-tepi tu. Abu Bakar ada salah tak weh? Abu Bakar ada silap tak? Maka jawabnya manusia semua, faqalu, maka berkata mereka itu annas, manusia, ataupun as-sahabah. Berkata mereka nas, hak Umar duk tanya tu Abu Bakar tu silat ke tak silat? Maka manusia kata la, dak Abu Bakar tak silat. Ai la ya'thimu, tidak berdosa dan tidak bersalah ia Abu Bakar. Umar duk tanya orang masalah Abu Bakar buat gini. Adakah salah Abu Bakar? Maka jawab manusia dan sahabat-sahabat yang lain, la ay la ya'thimu. Takdir tu. La ay la ya'thimu. Tiada salah ia Abu Bakar. Takdir molek. La ay la ya'thimu. Tiada salah ia Abu Bakar. Lepas pada tu orang ramai jawab lagu tu lepas dah tu fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka datang ia Umar pun datang. Apabila orang ramai daripada manusia dan sahabat-sahabat lain katanya, sahabat kata Abu Bakar tak ada salah masalah ni. Tak ada silap. Perhati mulai cerita ni. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka datang ia Umar An-Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Nabi, fasallama alaihi, maka memberi salam ia Umar alaihi, ke atasnya, ke atas Nabi. Domir tak molek, domir tak fasallama, maka memberi salam ia Umar alaihi, ke atasnya, ke atas Nabi. Faja'ala, maka masuklah ia Umar. Jadi ja'ala tika ni tak tahu pakai mana jadi. Ja'ala tika ni kita pakai fi'il syuruk. Wah itu tulis luar. Ja'ala tika ni tak tahu pakai mana jadi, pakai mana masuk dengan mana syara'a. Ja'ala tika ni nama fi'il syuruk. Wah itu buat luar. Ja'ala tika ni kita pakai fi'il syuruk dengan mana syara'a. Faja'ala, lepas pada wisalah panilah Umar pergi jumpa Assalamualaikum ya Rasulullah. Lepas pada wisalah siap, Umar pun terpa masuk. Umar saat itu menghadapi masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Faja'ala, maka masuklah ia Umar wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi. Umar pun pergi tanya, pergi jumpa dengan Abu Bakar dah. Datang kepada tempat mendiami Abu Bakar, duk tanya orang tepi tu ni. Abu Bakar ni ada salah tak weh? Ya buat lagu ni gini. Ya buat macam ni gini. Adakah salah Abu Bakar? Maka jawab manusia di tepi-tepi tu, tak ada salah. Lepas tu Umar pun apabila manusia lagu tu jawab lagu tu dah, Umar saat ni pun berjalan pergi sapa situ dah, pergi wisalah ke Nabi. Pergi cari Nabi, dia datang pada Nabi, wisalah ke Nabi, lepas tu masuk menghadapi pada Nabi. Apabila Umar masuk di hadapan Nabi, bukan muka Nabi tu, wajah Nabi, masuk di hadapan Nabi. Masuk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan Nabi. Ja'ala tengok tu, yatama'aru. Perak ni. Ja'ala, ingat molek. Kedah tulis tepi. Fi'il syuruk, ja'ala fi'il syuruk. Saudara bagi kana. Kama dia apabila kita pakai fi'il syuruk, maka dia merofukkan ising semacam kana. Tapi syaratnya pada khabar bagi fi'il syuruk, ia kena fi'il dhari. Tak molek. Ini dia panggil lafaz ja'ala fi'il syuruk. Maka apabila dia tu fi'il syuruk, ia beramal semacam kana merofuk isim nasab khabar. Tapi syarat pada khabar bagi masalah fi'il syuruk, ia kena jumlah fi'il dhari. Wah itu, tulis luar. Dah tulis luar weh.
Syarat bagi hak mana hak pandai tulis tu. Dah. Syarat bagi khabar dia kena fi'il syuru'. Mana fi'il syuru'? Dah. Ialah ja'ala. Manakah masalah menjadi umat wajhan Nabi? Hal keadaan muka Nabi tu yatama'aruna. Apa dia? Yataghayyaru ghaizan. Berubah muka Nabi. Berubah muka Nabi tu ghaizan. Kerana marahlah ia kepada umat. Jadi Umar masuk mai kerana Abu Bakar mai royak dah Nabi. Ya Rasulullah, baini wa baina Ibn Khattab. Perhati dah. Nak ni Umar pergi royak dekat Abu Bakar royak Nabi. Ya tabaini wa baina Ibn Khattab syai'. Di antara aku ya Rasulullah dengan Umar ada satu masalah. Ada bertekih hati. Kamar aku pergi jumpa dengan Umar, aku nak minta ampun dia. Minta maaf dia dengan kesilapan ku. Tapi Umar tu abah alayya. Umar tak say maaf. Ni cerita Abu Bakar nak ke Nabi. Sebab tu Nabi doa nak yaghfiru lakallah, yaghfirullahu lak, yaghfirullahu lak. Duk mari Umar mari. Mari temu dengan Nabi. Wisalah ke Nabi menghadapi pada Nabi. Maka apabila Umar pergi jumpa Nabi, muka Nabi berubah kerana marah pada Umar. Nampak merah. Lingon-lingon Nabi dah kerana yatama'aru yataghayyaru ghaizan. Berubahlah ia Nabi ghaizan kerana kemarahan kepada Umar saat itu, tak maaf pada Abu Bakar. Berarti molek dah. Kerana yatama'aru ay yataghayyaru ghaizan hatta ashfaqa Abu Bakr. Allahu akbar. Nak royak katanya Umar tak wi keampunan pada Abu Bakar, maka Umar pergi masuk jumpa dengan Nabi, maka muka Nabi itu berubah. Lepas pada berubah muka Nabi, hatta ashfaqa Abu Bakr. Hingga rindunya. Ashfaq ni makna rindu. Syafaqah. Rindu. Ingat. Hatta ashfaqa Abu Bakr. Hingga ingatlah dan rindulah oleh Abu Bakar kepada Nabi. Deh. Kamar dia Umar masuk jumpa Nabi, muka Nabi itu berubah. Patut Abu Bakar duk rindu kepada Nabi sebab ia ni ada masalahnya begitu dah. Rindunya Abu Bakar. Fajatha, maka berterung ia Abu Bakar ala rukbatihi, di atas lututnya. Ingat ke Rasulullah dah Abu Bakar dah jalan-jalan mari jumpa dengan Nabi. Umar dah uyak gitu-gitu, Nabi pun marah ke Umar. Abu Bakar ingat berdoa pada Nabi, mari pak dah, mari dak pai ni, mari jalan mari ni jumpa dengan Nabi, terung lutut dak pai Nabi. Hatta ashfaqa fajatha ala rukbatihi, maka rindu sang Abu Bakar, masalah duk timbul di antara dia dengan Umar, maka dia mai jumpa dengan Nabi rindu, maka terung lutut dia. Tuan fajatha ala rukbati, maka berterunglah ia Abu Bakar di atas lututnya. Dah. Faqal, maka kata ia Abu Bakar, ya Rasulullah, he Rasulullah. Ini Abu Bakar kata Nabi, wallahi demi Allah, waktu qasam tengok molek weh. Wallahi demi Allah, anakung tu adalah aku ini, bermula aku ni Abu Bakar ni, kung tu nah adalah aku ni ya Rasulullah, azlimu marrataini, aku menzalimikan diriku marratain, dua kali. Abu Bakar pun uyak dengan Nabi, ya Rasulullah, aku dah menzalimi diri ya Rasulullah, dua kalinya aku menzalimi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar pun pergi jumpa Nabi, terung lutut dapat Nabi royak, ya Rasulullah, aku rindu pada engkau, aku ingat pada engkau Rasulullah. Supaya kita lah habis ramuk dah, habis fikir serabutnya, pergi jumpa dengan orang tua, teriak dapat orang tua, terung lutut dapat orang tua. Nak royak kata rindu sangat-sangat Abu Bakar, apabila ada masalah dia tak cari orang lain, dia cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa berterung lutut dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, royak pula Nabi mengaku, ana kuntu azlimu marratai, aku ni adalah ya Rasulullah zalim aku tu dua kali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah sebeda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebeda mana? Innallaha ba'athani. Ni Nabi kata, innallaha, sesungguh Allah Taala, baca mula, innallaha, sesungguh bahasa Allah Subhanahu wa taala itu, ba'athani ilaikum, telah membangkit ia Allah ni akan daku. Allah Taala membangkit akan daku ya Abu Bakar
Allah Ta'ala utuhkan akan daku, hai Abu Bakar, ilaikum, kepada kamu semua. Pada seluruh kamu. Sebab Tuhan kata dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuh, Tuhan kata, akan dikau ya Muhammad, rahmatan lil alamin, malaikan rahmat untuk seluruhnya bagi alam ini. Maka sebut kata alam, masih wallah wa sifatih. Semua manusia ni dapat rahmat dengan Nabi. Langit dapat rahmat dengan Nabi. Bombing ni dapat rahmat dengan Nabi. Siapa tokoh tanah, tokoh batu, tokoh kayu, rahmat dengan Nabi. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Kama di Allah Ta'ala membaki akan daku pada kamu. Fakultum. Maka kamu berkata. Kamu berkata mana? Kamu semua ni berkatanya. Kazabtu. Aku ni berdusta. Semua daripada kamu dulu tu kata ku didusta, Nabi kata. Ku ni bahang, kecek bahang, ku ni bukan Nabi. Wa qala Abu Bakrin, dan berkatalah Abu Bakar katana, sadaqa, benar ia Nabi. Wa wasani bi nafsihi wa malihi. Tengok. Perak tu masalah kena peher, kena pitah-pitah sikit tu. Gini ngah. Ni cerita ni kena tarik dek nung gini. Jadi sebab pun Nabi Tuhan baki akan daku. Masya Allah dah. Baki aku ni, Nabi ni. Sebagai jadi Rasul, jadi Nabi. Semua orang Quraisy, semua fu'arak, semua kata aku bahang. Kazab tu aku bahang. Lepas tu ketika aku naik langit, nak Isra' dan Mi'raj. Aku nak Isra' dan Mi'raj. Aku turun mari di Bukit Safa. Nabi turun mari subuh. Turun mari subuh panggilkan fuak-fuak Quraisy di muka merah. Di jiak qamar tu. Hei fuak Quraisy. Ya Quraisy, ta'alau, mari kau ni. Aku nak ayat tak? Semalam aku naik ke langit, nak Isra' dan Mi'raj dengan Jibril. Maka semua fuak-fuak Quraisy saat ni tu dah ingkar Nabi belaka. Semua, tak boleh jadi Muhammad bohong, Muhammad ni tak ada gamuk. Naik semalam, naik dia apa? Mai duk Mekah, mari Madinah. Madinah mari Baitul Maqdis. Lepas tu naik ke langit, turun mari. Tak boleh jadi. Tapi siapa dia membenar Nabi? Ialah Abu Bakar seorang kata, amta mengoyak Muhammad dah kata mu nak tu ke langit malah mu nak ngaji beri nak langit mengoyak kata mu nak langit yang 7 langit yang 7 nak pada arah dah sana nu lagi kalau mu naik lebih pada tulis sana nu lagi aku akan percaya amantu bika tu bukan ni mengoyak tu nak langit tapi kalau mengoyak nak lek sana pada langit aku percaya dengan engkau Muhammad. Anu ya tahu akal. Sebab tu Nabi kata, ang semua daripada kamu Quraisy kata ku ni bahang jadi Nabi, tapi engkau seorang yang mengata ku tu benar. Wa qala Abu Bakar sadaqa, ataupun saduqa, membenar ia Abu Bakar. Orang lain semua kata ku bohong jadi rasul, jadi nabi, naik bulan, naik ke langit, belah bulan, semua kata bahang. Tapi engkau tu membenar Bakar. Wa wasani bi nafsihi, dan engkau saat ni tu membenar akan daku binafsihi, dengan dirinya, wa malihi, dengan hartanya, harta Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tu wawasani, membantu dan menolong ia Abu Bakar ni akan daku. Abu Bakar tu yang menolong, dia membantu akan daku, dia menolong akan daku binafsihi, dengan dirinya, dia Abu Bakar, wa malihi, dan hartanya, harta Abu Bakar. Anu ya Abu Bakar dulu dia memang kata aku bohong. Tapi Abu Bakar ni seorang yang membenarkan, ni mu nak ya Muhammad, nak lek sana langit. Kalau mu nak lek sana no lagi, aku percaya dengan engkau kata engkau tu benar. Anu ya tu sebab tu dah Nabi daya Abu Bakar. Abu Bakar menteriak daripada Nabi, ya Rasulullah, aku ni silapnya aku ni zalim 2 kali ya Rasulullah. Maka Nabi kata, hei Abu Bakar, Tuhan bagi aku pada kamu. Semua orang lain kata yang lain pada kamu, kata aku ni bohong jadi Rasul di Nabi. Naik ke langit pun semua orang kata bohong. Tapi engkau seorang yang kata benar. Lepas tu engkau yang hidup tolong akan daku dengan harta, dengan diri. Hati kau Nabi nak gawak, lari daripada fuak kafir namanya. Siapa dia tolong? Tengok cerita nak ayat Abu Bakar rapik dengan Nabi. Tika Quraisy hamak Nabi nak bunuh. Tika malam tu Abu Jahal kata siapa dia bunuh Nabi, bunuh Muhammad,
cap pen, dua cap tai. Igat hidup tak apa igat mati, wari ke aku nak uwinya mah 100 ekor unta. Tapi siapa dia? Siapa dia cedek unta untuk Nabi sampai? Ialah Abu Bakar tak, ya Rasulullah, aku duk tunggu daripada engkau kata bila kami nak berpindah. Abu Bakar duk tunggu. Tapi nanti tunggu Nabi. Tapi Abu Bakar cedek siap-siap dengan harta dia. Gawak? 2 ekor unta rahilatani. 2 ekor unta untuk Nabi, untuk dia. Nak sampai hijrah pada Mekah sebab orang kafir nak bunuh Nabi. Ini kata Abu Bakar tu, dia tolong Nabi dengan dirinya dan dengan hartanya, harta Abu Bakar. Dah. Tu dia. Fahal antum tariku li sahibi. Maka adakah bermula kamu pasal nolak. Fahal antum, maka adakah bermula kamu tariku li sahibi, tinggal kamu bagi aku. Semua fofok kamu dikurih dulu, pakat tinggal aku. Sahibi tak sip sayang aku. Dengar dah. Dulu orang kurih pakat tak usah sayang Muhammad. Abu Jahal prakat dalam Mekah dah. Hei, fok kita semua tak usah dak rapik dengan Muhammad. Tak usah dak sayang dengan Muhammad. Muhammad ni Muhammad gila dah. Tak usah dak sayang ya. Dengar dah. Sebab Nabi tika tu dia pelik dah. Hak orang kafir sembah, Nabi tak sembah. Hak kafir saat ni tu setuju, Nabi tak setuju. Hak kafir duk sembah, hak kafir duk ibadat, Nabi tak bodoh, fok ni gila, fok ni. Nabi kata, patut Nabi tak duduk dengan fok ni dalam kota Mekah. Jadi semua orang dalam Mekah tinggal Nabi. Semua orang dalam Mekah saat ni tak bersaing dengan Nabi. Orang semua tinggal Nabi sebagai tak sewak saing, tak sewak kawin. Sebab dia kata Muhammad gila. Tapi Abu Bakar saing dengan Nabi. Tengok, fahal antum tarikuli. Semua kamu tinggal aku dalam kota Mekah daripada buat saing. Tak sep saing dengan aku. Tapi angka ya Abu Bakar duk saing lagi dengan aku. Dek maratain dek. Fama uziya ba'daha, maka apanya dimenyakiti Abu Bakar dia akan Abu Bakar ba'daha, kemudian daripada bi'sah. Selepas daripada bakit tekuk mana laginya dia menyakitinya, habis kata a'maluhu, bermula amalan-amalannya, tugasan-tugasannya, khija pasal makna molek. Tu a'maluhu, bermula segala amalan takdir. Amal kita pakai khabar mubtada mahzuf. Ai hadhihi a'maluhu, bermula ini segala amalannya, amalan bagi Abi Bakrin. Bila amalan yang ni beramal, bertugasnya Abu Bakar, beramal Abu Bakar wa khija Bakar fi khilafatihi, pada ketika dia jadi khalifah, pada ketika dia jadi pemimpin ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal khijah bagi Abu Bakar selepas dia jadi khalifah, awalu amalin bada'a bihi Abu Bakrin, bermula awal daripada amalan Abu Bakar, awal amalan dan pekhijah Abu Bakar, bada'a, yang mulai ia Abu Bakar, yang mulai dengan dia dengan amalin ataupun awali amalin, bada'a bihi, memulai dengan dia dengan amalin Abu Bakrin, oleh Abu Bakar. Awal amalan Abu Bakar ketika dia jadi khalifah, ketika dia jadi pemimpin ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal amalan dia tasyiru jaishi Usamata ibni Zaidin allazi kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jahazahu ila abna. Tengok. Jadi awal khalifah Abu Bakar apabila dia jadi khalifah, maka mula-mula sekali khijah dia, tugas dia tasyiru jaishi Usamata, ialah khabar mempermudah oleh Abu Bakar. Abu Bakar mempermudah jaishi Usamata, akan tentera bagi Abu Bakar, jaishi tentera bagi Usama ibni Zaidin. Ni mula-mula sekali Abu Bakar jadi khalifah, ialah Abu Bakar mempermudahkan tentera bagi Usama ibnu Zaid. Kemudian tentera Usama ibnu Zaid ini alladzi kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang telah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni
janghazahu buat persiapan ia Nabi akan dia akan jaisya Usamah. Nabi buat persiapan akan tentera bagi Usamah ini ila Abna, gi pada satu tempat yang bernama Abna. Dah, ada. Negara buat dah bangun diri negara. Ada ila Abna, gi pada Abna, walam yuthannihi an zalika ma hasala min al-ittirab. Dah sekat tu dulu. Walam yuthnihi, sekat tu dulu. Kamu dia kata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fiqhu bil makna syar'i al mutaqaddimi zikruhu. Baca molek. Nah, wal fiqhu dan bermula fiqh itu hal keadaan fiqh bil makna syar'i. Jadi pada bil makna tu takluk wa hal, takluk suatu mazhar wa hal pada al fiqhi. Wal fiqhu dan bermula fiqh itu dah fiqh hal kaunihi sabitan, hal keadaan fiqh tu sabitlah ia bil makna syar'i, dengan makna syarak. Makna syarak mana? Al mutaqaddimi zikruh, yang terdululah oleh sebutnya sebut bagi fiqh. Dah makna terdulu sebut siapa? Ada al-mutaqaddimi zikruhu, yang terdululah oleh sebutannya. Sebutan bagi al-fiqhi. Tak boleh. Wal fiqhu khabar akhassu, ialah terlebih khusus dan terlebih tentu minal ilmi, daripada lafaz al-ilmi. Jadi nak royak kata lafaz al-fiqhu tu dia terlebih apa? Terlebih khusus, ataupun dia tu terlebih tentu, dan dia terlebih rengkah, dia terlebih sepik daripada mana al-ilmi. Nak kata al-ilmu tu makna ia tu luah daripada fiqh. Sebut kata al-fiqhu sebab apa ia sepik daripada al-ilmu. Jadi dua-dua ni orang panggil duk royak di atas satu garak, di atas ilmu lah kah. Tapi al-fiqhu tu pada logat mana al-fahmu, mana faham. Kita reti. Makna reti tu sekerti gapo-gapo apa? Mana faham. Adapun al-ilmu tu makna mengenali. Mengenali tak kira lah. Mengenani. Jadi nak kata di antara lafaz fiqh dengan lafaz al-ilmu, hak mana khusus, hak mananya umum. Hak mananya jadi sepik maknanya, dan hak mananya orang panggil makna dia jadi luah. Tengok. Jadi fiqh tu orang panggil khusus daripada al-ilmu. Kenapa? Lisidqil ilmi. Kenapa boleh kata fiqh makna ia tu khusus daripada mana ilmu? Lisidqil ilmi, kerana terbenarlah oleh ilmu. Ilmu tu terbenar ke? Ala ma'rifatil fiqhi. Sebut kata ilmu tu apa dia maknanya? Takrifnya ma'rifah. Dan ma'rifatul ahkam kata gila. Kerana terbenar ilmu ala ma'rifatil fiqhi, di atas kita mengenali fiqh. Jadi kita reti fiqh, kita kenalkan fiqh, panggil ilmu. Wan nahwi, dan pula kita kenal nahwu, panggil fiqh juga, panggil ilmu juga. Apa ni? Fiqh ia khusus sikit daripada lafaz ilmu. Sebab lafaz fiqh ia masuk ma'rifatul ahkam syar'iyyati. Kita mengenalkan akan hukum-hukum syarak. Sebut kata ilmu ma'rifah, mengenali. Tak kira kena hukum syarak, kena cara i'rab akhir, baca akhir dengan rafu', baca akhir dengan fathah, kena. Semata-mata kena. Maka umum. Sebut kata fiqh ma'rifatul ahkam syar'iyyah, reti dan faham tentang hukum syarak. Sebut kata al-ilmu tak ada kira. Reti hukum syarak ke, reti lain pada hukum syarak ke, reti cara i'rab di akhir ni, i'rab jadi puan ni mubtada ke, i'rab jadi khabar, baca ya rafu' ke nasab. Reti tu tak ada kira. Reti fiqh ke reti nah, sebab tu ilmu dia umum. Umum daripada fiqh. Tengok. Fakul wa ghairihima, dan lain daripada keduanya, lain daripada mengerti fiqh dan pula nahwu. Fakullu fiqhin walaysa fakullu fiqhin, maka bermula tiap-tiap fiqh. Dia panggil apa lagu ni? Tak tepi, tulis tepi. Ni orang panggil umum khusus mutlak, tak tepi. Lagu ni orang panggil haza umumun wa khususun mutlakun. Tak situ lah.
Ni orang panggil masuk dalam mantik panggil haza umumun wa khususun mutlaqun. Fa kullu fiqhin atau tafriq pada kata masalah wal fiqhu sini. Kata fiqh terlebih khusus daripada ilmu. Ha tengok. Ya kata fa kullu fiqhin maka bermula tiap-tiap fiqh ilmun, dikatakan ilmu. Sebut kata fiqh, oh ilmu tu. Sebab apa? Masuk dalam mengerti. Tapi ilmu yang umum sikit. Tak ada kira gerti kan masalah hukum syarak, gerti masalah ba'ira, gerti masalah hujung kelimah baca dengan rafa', baca dengan nasab, ni i'rab jadi mubtada, ni i'rab jadi khabar, ni maf'ul. Gerti ke apa-apa bang? Tiap-tiap fiqh masuklah ia di dalam kata ilmu. Walaysa kullu ilmin, dan bukan dan tiada tiap-tiap ilmu tu dinamakan fiqh belaka tak leh. Nak panggil ilmu semua tu kata fiqh tak leh, sebab ilmu nahwu bukan duk cara hukum syarak. Ilmu nahwu dengar apa aja. Qama Zaidan, mengerti apa situ? Qama fi'il madi, pas Zaidun nak baca kena baca rafu' sebab jadi fa'il qama. Pas ni orang panggil fiqh kan. Hai dak ni. Hak ni panggil cara ilmu nahwu. Sebab tu tiap-tiap fiqh masuklah ia dalam ilmu. Tapi bukan setiap-tiap ilmu dikatakan fiqh masuklah fiqh dak. Sebab ilmu nahwu tak masuk dalam fiqh. Ilmu sarah tak masuk dalam fiqh. Ilmu mantik tak masuk dalam fiqh. Duk cara masalah qadiyah surah, qadiyah kubra tak masuk dalam fiqh. Tapi panggil ilmu. Sebab tu tiap-tiap fiqh masuklah ia di dalam bawah golongan ilmu. Tapi bukan semua ilmu dikata fiqh. Sepuan ni kita misalkan apa? Tiap-tiap cicing daripada besi. Tiap cicing tu daripada besi. Si perak, tiap-tiap cicing daripada besi. Tapi bukan daripada tiap-tiap besi kena ke cicing belakang. Tengok. Sebut kata cicing, besi. Besi perak weh. Tiap-tiap cicing masuklah lah kata besi. Buat dengan besi perak. Tapi bukan tiap-tiap besi tu kena cicing. Ada besi bajak. Besi tak? Besi. Umum lah besi. Sebut kata cicing, besi. Tapi bukan semua besi kena ke cicing. Besi bajak pun ada. Besi pisah pun ada. Besi besikar pun ada. Besi mutu pun ada. Besi kereta. Besi. Tapi sebut kata cicing, kena ke besi. Orang panggil umum sebelah, khusus sebelah. Alik cicing ni, termasuk dalam kata besi. Cicing tu khusus. Maka besi umum. Umum mana? Kerana besi tu masuknya besi kereta, besi kapal tubai dah ke? Tengok. Nak Musa. Tuan kadza bil makna lughawi, dan seperti dimainkan itu aikal fiqhi, seperti fiqh. Wa kaza aikal fiqhi, seperti fiqh. Halan kaunihi, tuan wal fiqhu bil makna syar'i. Salah dah. Wal fiqhu bil makna syar'i wa kadza, dan seperti dimainkan itu aikal fiqhi, seperti fiqh. Kaza aikal fiqhi bil makna lughawi, dengan makna lughawi. Fa innal fiqha tafriq pada kazalika bil makna lughawi we. Fa innal fiqha, maka sesungguh fiqh yang tidur tu, al-fahmu makna faham, wal ilmu al-ma'rifah, ilmu tu makna pengenalan, wa hiya a'am. Tengok, kita ambil sikit-sikit ni, ya payah sikit, ilmu ni payah sikit. Kena fikir, lepas tu kena faham. Fikir faham, sebab nama fiqh dah kena faham. Jadi masalah kita tahu fiqh dengan masalah duk bahasa dengan lafaz al-ilmu. Apakah sini pengertian daripada fiqh dan pengertian daripada al-ilmu? Al-fiqhu dengan al-ilmu. Lafaz Arab lah kan ni. Al-fiqhu pada logat mana al-fahmu, makna faham, makna reti. Adapun al-ilmu mana al-ma'rifah, mana al-idrak, kita mengenali. Mengenali tak kira lah. Kenalkan masalah hukum syarak, kita kenalkan perubahan di akhir kelima, kita kenal perubahan di tengah kelima, kita kenal tentang qadiyah surah, maka itu ilmu. Bermakna katanya kata al-fiqhu huwa akhassu minal ilmi. Dia terlebih khusus, terlebih rangkang, terlebih sepik daripada al-ilmu. Makna yang kita faham daripada lafaz fiqh dengan lafaz al-ilmu, makna fiqh terlebih rangkang, terlebih sepik, terlebih khusus, terlebih tentu daripada lafaz al-ilmu. Tengok, iaitu kalau kita buat paduan
fiqh dengan lafaz al-ilmi, maka fiqh itu terlebih khusus maknanya dan terlebih ringkas daripada mana al-ilmi. Mana lebih ringkas tu mana? Boleh kata fiqh terlebih ringkas. Berarti molek. Faham sini? Kau dak faham lagi? Kau dak faham lagi? Fiqh al-ilmu. Dua-dua ni ada pada we. Dua-dua ni ada masalah nisbah. Maka al-fiqhu makna fahami. Gapo? Ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Makna kita kenal hukum syarak yang bermula jalan, kena kita usaha, kena kita bersungguh, kena kita kaji. Tu fiqh. Dak ilmu ni umum. Tahu, tak ada kira. Tahu tetangnya hujung kelimah nak baca dun. Hujung kelimah baca dan. Ilmu pani tahu tentang syarak haram, halal, batal, hukum. Orang panggil ilmu. Pas tahu tengah kelima baca fa'ula, fa'ala, fa'ila. Tahu orang panggil ilmu. Makna kata di antara fiqh dengan ilmu ni ada umum khusus mutlak. Kerana sebut fiqh dikatakan ilmu, tetapi bukan semua ilmu itu dikatakan fiqh. Nak panggil tiap fiqh termasuklah ia di dalam kata ilmu. Sebab ilmu ni umum, tahu. Sebut kata tahu, tak kira lah. Tahu hukum haram, tahu hukum halal, tahu hukum wajib, tahu hukum sunat. Orang panggil tahu. Panggil juga ilmu. Hak ni tahu. Tahu hujung kelima cadan, hujung kelima cadan, hujung kelima cadin. Hak ni don tu aja dia. Jadi fa'il atau jadi mubtada. Tahu. Orang panggil ilmu. Tiap fiqh masuklah di dalam kata ilmu. Dikatakan ilmu. Tapi bukan semua ilmu termasuk dalam kata fiqh. Nak kata fiqh semua tak boleh. Sebab kata misalnya, fakullu fiqhin ilmun. Tiap fiqh ni dikatakan ilmu. Walaysa kullu ilmin fiqhan. Dan tak boleh kita nak panggil semua ilmu ni kena ke fiqh. Sebab fiqh duk titik berat tu nya. 7 tahu hukum syarak. Lepas tu pergi tengok pada masalah mantik. Mantik tak ada cara hukum syarak. Gi tengok pada masalah nahwu. Nahwu tak ada cara hukum syarak. Cara masalah perubahan akhir kelima. Sebab tu tiap fiqh termasuk di dalam kata ilmu, tapi bukan semua daripada ilmu dikatakan fiqh. Masalah nak tengok. Ini orang panggil umum wa khususun mutlakun. Dalam mantik ni wa haza umumun wa khusumun mutlakun. Nah, tengok. Bermula tiap-tiap fiqh dikatakan ilmu. Masuk dalam ilmu sebab kita kenal, kita tahu, kita reti, kita mendapat masalah hukum-hukum syarak. Lepas tu kita mendapatkan wajah-wajah Arab di akhir kelima, panggil ilmu. Tiap-tiap fiqh dikata ilmu, tetapi bukan semua ilmu dikata fiqh. Sebab ilmu nahwu dengan ilmu fiqh lain, ilmu fiqh dengan ilmu mantik lain, ilmu fiqh dengan ilmu balaghah lain, ilmu fiqh dengan ilmu waris, ilmu garak, ilmu arut lain. Tapi panggil ilmu apa dah? Ilmu arut panggil ilmu, mantik panggil ilmu, nahwu panggil ilmu, bayar panggil ilmu. Tapi panggil ilmu apa? Panggil fiqh lah. Tak panggil. Ilmu balaghah dia bercara tentang hujung kelima. Ilmu ma'ani dia bercara tentang masalah wazan fiqh, wazan syi'i. Lepas tu ilmu ni dia panggil fiqh. Tak panggil fiqh, tapi panggil ilmu. Ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu balaghah, ilmu sarah, ilmu nahwu, semua ni orang panggil ilmu, tapi orang tak panggil fiqh. Orang tak panggil fiqh. Tengok tiap-tiap fiqh dikata ilmu, tapi bukan tiap-tiap ilmu dikatakan fiqh. Renti hukum syarak, bahkan semua dan seluruh itu pengertian daripada nahwu dan sarah dan mantik, semua ini dinamakan ilmu. Tetapi tidak boleh panggil ilmu nahwu. Fiqh tak boleh nak panggil ilmu nahwu. Ilmu nahwu nak panggil ilmu fiqh tak boleh. Tapi nak kata ilmu laka-laka. Tiap-tiap fiqh dia kata ilmu, tapi bukan semua ilmu tu dikatakan fiqh. Supaya ilmu nahwu tak panggil fiqh, ilmu sarah tak panggil fiqh, ilmu nahwu duk aja tengok. Ilmu nahwu duk cara tujuh nak. Cara tujuh berubah ke kelima. Jaqama. Nak cadung kedan. Ni dia panggil fiqh tak deh? Hei, orang tak panggil fiqh deh. Hak ni dia panggil perubahan di akhir kelima. Taghyiru awakhiril kalimi ikhgaba lafzan wa takdiran. Ni orang panggil ilmu nahwu. Dia tak panggil ilmu fiqh. Pas supaya sarah je nak. Fa'ala. Dengar baca. Duk cara tengah kelima. Fa'ula. Tengok dia cara di tengah kelima baca a. Hak ni orang panggil ilmu tak? Ilmu. Tapi tak panggil fiqh, orang panggil sarah lagu ni. Supaya juga kita terasa farid. Mana tetapi tidak boleh panggil ilmu nahwu fiqh. Sebab ilmu nahwu
tahu perubahan akhir kelima. Bukan duk bicara hukum syarak seperti juga tiap-tiap cicing dikatakan besi, tetapi bukan daripada tiap-tiap besi itu kena ke cicing. Belaka kerana ada juga besi saat ni tu bukan cicing, seperti besi bata cak. Orang tak panggil cicing, orang panggil besi bata cak. Tiap-tiap cicing besi. Tapi bukan daripada besi itu semua kena pada cicing. Suponing lah kita misal katanya, sebut kata tiap gagak. Hitai. Gagak ni hitai weh. Hitai sebut kata gagak. Ada gagak putih. Hak tu nadir lah. Sebut kata gagak semua hitai. Tapi bukan tiap-tiap hitai tu kena ke gagak. Sebut kata gagak hitai. Tengok ni telefon hitai tak? Sebut kata gagak kena hitai. Tapi bukan setiap hitai tu kena ke gagak. Piyah. Dorahmi hitai. Piyah fajri hitam. Tapi piyah tu panggil gagak tak fajri? Panggil gagak. Piyah nama. Tiap-tiap gagak hitam, tapi bukan tiap-tiap hitam kena ke gagak belaka. Tengok piyah nama hitam. Baju ya. Baju apa? Irfan hitam. Pakai panggil gagak tak baju nama? Hari. Hitam tak kepala nama? Rambut nama hitam tak? Pada tu kamar dia kata wallahu a'lam sekat tu hari ni.